Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, hari ni saya Cikgu Rosma nak berkongsi berkaitan dengan tajuk wang bagi murid tahun 1. Saya nak buat perkongsian di 4 muka surat, bermula daripada muka surat 25 buku matematik jilid 2, 25, 26, 27 dan juga 28. Okey, baik. Di sini sebagai menyokong pembelajaran anak-anak dan juga membantu ibu bapa untuk membimbing anak-anak di rumah lah. Saya buat sekaligus, anak-anak boleh tengok dan ibu bapa pun boleh tengok lah. Okey, situasi 4 ni. Okey, di sini kalau anak-anak lihat, kamu lihat ada 5 barang di situ. Ada 5 barang. Keychain panda RM3, kemudian alat muzik tu 90 sen, kemudian pelekat 70 sen, botol air minuman RM5, kemudian topi RM6. Okey, situasinya ialah Farah ada 80 sen. Dia beli pelekat. Dia minta kira baki wang Farah. Okey. Ni caranya. Okey, bagi anak-anak yang tak berapa nampak secara depan mata dia, okey, kita boleh sediakan wang shilling. Wang shilling 80 sen. 80 sen. Tak kira lah baru ke duit lama ke, asalkan 20 sen ni 80 sen. Okey, 80 sen macam ni. Okey. Ataupun satgi nak tolak dia 70 sen kan. Sediakan jangan 20 sen ni gunakan duit shilling macam ni. Cukup 80 sen juga macam ni. Okey, kemudian 80 sen tolak 70 sen bagi anak-anak yang tak berapa nak nampak, dia kena kira dengan duit. Okey, tolak 70 sen, 20 sen, 40 sen, 60 sen, 70 sen. Okey, tinggal 10 sen, tinggal sepang dia kata. Okey, yang ni adalah rajah abakus. Rajah abakus ni boleh semak asasnya di muka surat. Di muka surat depan ni. Okey, tukar wang. Dia ada sini asas dia. Tak silap saya muka surat 14. Muka saya ni terlepas tercicir 14. Okey. 2 tiang yang belakang ni adalah sen. 2 tiang yang depan ni adalah ringgit. Yang ni saya dah bagi penegasan dalam kelas. Kemudian 80 sen tolak 70 sen. Mula 80 sen, kemudian 70 sen naik atas abakus. Abakus yang berwarna biru. Abakus yang berwarna biru. Kemudian turun 2 di bawah. Maknanya atas ni 5, ni 2 bawah. Okey, maka baki wang Farah adalah 10 sen. Okey, cari beza. Okey, kata kunci bagi penyelesaian masalah tolak ni dalam tajuk wang, baki dan beza ni kita kena tegaskan dengan anak-anak dan saya bagi tahu dalam kelas. Bila jumpa baki maknanya duit lebih. Bila cari beza nak kena tolak. Okey, beza antara harga keychain panda dengan topi. Okey, di situ menggunakan garis nombor wang. Okey, undur anak panah sebanyak 3 kali, buat RM3 daripada RM RM3. RM RM6 tolak RM RM3. Kalau boleh sediakan wang pun tak apa. Wang RM1. Wang RM1 macam ni. 6 keping. Bagi anak-anak satu cekan ni saya galakkan gunakan wang. Tunjuk kat dia RM6. Kemudian tolak 3. Tolak 3, dapat tinggal RM3. Beza harga ialah RM1. RM RM3. Okey, penulisan RM dan penulisan sen di belakang ni dalam latihan kena alert lah anak-anak kena tulis. Okey, betul lazim macam ni. Sebab dalam latihan di buku jilid 2 ni memerlukan anak-anak semua mengira dalam bentuk lazim macam ni dengan kaedah yang betul. Okey. Saya sambung muka surat 26. Situasi kelima, Saiful ada RM10. Dia derma RM4 kepada orang miskin. Berapa wang yang tinggal? Okey, ajak anak-anak baca ni supaya dia boleh memahami. Okey. RM10 tolak dengan RM4. Okey. Boleh sediakan wang RM10. Okey.
Bentuk jangan sedia yang sekeping ni dia tak nampak. Okey, dia tak nampak kalau sekeping macam ni. Dia sediakan 5. Kemudian yang ni 5. RM10 lah. RM10 tolak dengan RM4. Okey, buang 4. Dia akan dapat 5 dengan RM1 yang tinggal ni RM6. Okey, begitulah caranya. Okey, ni ada rajah ni. Boleh bagi faham, boleh baca wang yang tinggal. Wang yang tinggal adalah RM6. Okey, situasi ke-6. Ying ada RM10. Wafi ada RM2 kurang daripada Ying. Kira wang Wafi. Okey, di sini dia tunjuk 10 tolak dengan 2. Okey. Ataupun gunakan wang. Buat letak RM10 ataupun letak macam ni. Dia nampak sikit. Letak macam tadi RM5. Ni RM10 ni. Kemudian wang Wafi kurang RM2. Okey, sediakan benda yang sama. Okey, ni Wafi, ni Wafi. Ini Ying. Ini Wafi. Bagi anak-anak kecil kan tunjuknya tu. Tunjukkan benda maujud. Okey, ni Wafi punya Ying punya, tapi ni Wafi sebenarnya dia kurang RM2 dia kata. Okey, buang RM2. Buang RM2. Okey, dia nampak dia boleh kira dengan duit situ. Tinggal RM8. Okey, RM8. Okey, di situ kan RM8 menggunakan wang ni lebih anak-anak memahami. Okey, di kelas dengan SOP sekarang ni agak terhadlah saya nak menyediakan benda-benda macam ni. Okey, boleh sokong pembelajaran anak-anak di rumah. Okey, kemudian situasi 7. Situasi 7 ni muka surat 27. Okey, wang di dalam tabung Adib ada 80 sen. Dia masukkan 20 sen lagi. Berapa jumlah wang? Okey, berbeza dengan hak tadi. Okey, ni dia tambah, nampak situ. Okey, dia bertambah. Jumlah dia bertambah. Gunakan duit juga pun boleh. 80 sen. Wang shilling 80 sen. Okey. Dia masukkan dalam tabung. Okey, sediakan bekas ke apakah? Bolehlah tunjuk kat dia. Letak lagi 20 sen. Okey, sekarang kira berapa? Ada 20 sen, 40 sen, 60 sen, 80 sen, 100 sen. Ni nak ni. Bukan 1 sen lah, RM1 lah. Maknanya anak-anak dah tahu penukaran. Okey, ni adalah sama dengan RM1. Boleh sokong pelajaran anak-anak. 100 sen tu RM1. Saya dah bagi tahu dah dalam kelas. Cuba tanya di balik. Okey. Kemudian situasi 8 ni melibatkan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, Aini ada 25 sen, Isha pula ada 65 sen. Okey, berapa lagi wang yang perlu Aini simpan supaya wangnya sama banyak dengan wang Isha? Sama banyak dengan wang Isha. Okey, ni digalakkan sangat untuk murid yang tak apa nak faham. Okey, cari duit 5 sen. Duit 5 sen. Okey. 25 sen. Okey, ni 25 sen. Aini. Okey, kata ni Aini punya. Isha ada 65 sen. Okay, Isha ada 65 sen. Ada 65 sen macam ni. Okey, berapa lagi nak bagi sama banyak dengan Isha ni? Aini ada banyak ni. Isha ada banyak ni. Okey. Maknanya, dia boleh kalau dia nampak dengan duit. Ni ada 2. Ni yang ni ada 1 saja 20 sen. So kena bubuh lagi. Yang bubuh lagi tu berapa? 40 sen. Okey. Untuk operasinya macam ni. Terangkan dia. Kita nak cari yang tengah ni. Kalau buat bentuk lazim, kita nak cari yang tengah. 5 nak tambah berapa jadi 5. 2 nak tambah berapa jadi 6. Okey, kita akan dapat ini perlu simpan lagi 40 sen. Okey. Okay, baik, cikgu sambung semula. Situasi ke-9 ni ada unsur kebat. Najwa beli roti. Okey, dia bayar menggunakan wang RM1. Guna duit sekeping ni. Okey, harga roti 60 sen. Berapa duit 20 sen, 10 sen atau 5 sen yang mungkin diterima? Okey, ini memerlukan kita terang dalam menggunakan wang. Okey, cara satu yang ditunjukkan dalam buku teks, RM1 tolak 60 sen. Okey,
Roti bentuk lazim 100 sen. RM RM1, kita bagi tahu anak-anak adalah 100 sen. RM RM1 ni adalah 100 sen. Okey. Contoh macam ni, situasi ni. RM1 ini, ni 100 sen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 sen. 100 sen. Okey, 5, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okey, yang ni pun 20, 40, 60, 80, 100 sen juga. 100 sen mewakili RM1. Okey, yang begini pun ada duit 5 sen ni. 20, 40, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100 sen. 100 sen. Semua ini adalah RM1. Okey, bila kita tunjuk macam ni, dia nampak faham. Saya tak berkesempatan nak tunjuk betul-betul dalam kelas disebabkan SOP sekarang ni. Jadi inilah yang menggerakkan hati saya nak buat video. Jadi anak-anak boleh tengok ulang kali, boleh fahamkan, boleh baca buku ni dan relatekan dengan video cikgu bagi ni. Okey, dia tanya, soalan bertanya, awak tanya soalan macam ni untuk makluman ibu bapa. Awak nak bagi anak susah? Sebenarnya bukan nak bagi anak susah, tetapi untuk mengasuh pemikiran kebat mereka. Okey, berapa duit 20 sen? Okey, situasi yang ini dia gambarkan macam ni. Duit yang macam ni. Okey, bila 60 sen harga roti, okey, anak-anak akan ambil ni 60 sen, maka yang tinggal dekat dia ialah yang duit baki yang perlu dia terima ialah 4 keping duit 10 sen. Okey, katalah kalau guna yang ni, duit 20 sen. Okay, macam yang ni nak bayar 60 sen, kita bayar dah 60 sen, maka tinggal 2 keping duit 20 sen. Okey, macam tu, 2 keping. Okey, maknanya soalan begini memungkinkan banyak jawapan. Memungkinkan banyak jawapan. Inilah yang mengasuh pemikiran kebat anak-anak. Okey, ni bentuk 100 sen juga, RM1 juga. Okey, harga roti 60 sen. 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Dia akan, saya sepatutnya terima duit 20 sen sekeping, duit 5 sen, 1, 2, 3, 4. 4 keping. Sekeping duit 20 sen dan 4 keping duit 5 sen. Pun 40 sen. Bersamaan dengan 40 sen. Ini pun 40 sen. Begini pun 40 sen. Dan begini pun 40 sen. 4 keping duit 10 sen pun menggambarkan 40 sen. Jadi begitulah caranya untuk mengasuh pemikiran kebat anak-anak. Okey, sekian saja perkongsian saya kali ini. InsyaAllah saya akan sambung the next video untuk projek wang. Mungkin kalau tak public pun unlisted video lah. Okey, boleh cari lagi video-video Cikgu Rosma di channel saya. Dan ada soalan latihan di ruangan description. Okey, boleh cuba semak dan boleh buat latihan pengukuhan lah. Okey, sekian, terima kasih. Boleh like, share and subscribe lah channel saya jika rasakan konten saya ni bermanfaat dan perlu notification untuk melihat video-video yang baru.